Dah makan dah? Waalaikumsalam. Dah Waalaikumsalam. makan Apa dah? khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat bos. Oh, Kau rancak tak bos. nampak muka. Ah, nampak muka? Tak nampak. Muka saya tak nampak? Tak nampak. Iya ke? Kejap, Ada. kejap. Ada kita, dia ada dua bos. Ada dua sebelah-sebelah. Tak ada. Tak nampak. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Lah. Tak Tak ada. nampak. Tak macam tadi. Ini bila kita dah masuk FB dia tapi orang nampak bos. Ya Tapi ke? orang nampak. Tapi orang nampak. Tak apa kita cakap. Tak apa, tak apa. Kita cakap je. Okey. Orang Boleh, boleh. orang apa nama? Orang nampak kita. Okey bos. Yalah. Tak apa. Okey. Sihat bos eh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Semoga saudara Hans pun sihat ya. Alhamdulillah. Sihat. Saudara Hans tu. Buat haji ke? Amin. Amin. Okey bos. Baik. Terima kasih pertama kali saya ucapkan terima kasih sebab bos luangkan masa kan. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali. Jadi kita saya rasa lebih baiklah kita sebelum kita teruskan kita bacakan Al-Fatihah untuk yang dah meninggal mangsa COVID-19. Boleh Abang? Boleh insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi kita syukurlah kita apa nama? Kita harap-harap masalah COVID ni selesai cepat kan? InsyaAllah. Yalah, saya sendiri pun apa orang cakap sedih lah dengan kehilangan ramai manusia dalam beberapa waktu ni kan, beberapa hari ni. Terlalu cepat sangat benda tu menular dan mendatangkan bahaya kepada semua manusia di dunia ni. Jadi itulah dia, kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang boleh berfikir lagi ni, fikirlah baik-baik, setkan satu apa orang cakap, satu hala tuju yang nak ditujukan, satu plan yang bagus untuk keluarga kita, untuk masa depan keluarga kita, juga kawan-kawan kita. Kita harus sampaikan benda yang elok-elok. Contohnya sekarang ni kempen stay at home. Itu satu perkara. Itu satu perkara yang hanya kita duduk di rumah saja. Kita tak memikirkan soal apa akan berlaku jika benda tu sampai dalam rumah. Adakah kita buat adakah kita buat preparation kalau ada apa benda yang tidak elok berlaku dalam keluarga kita, contohnya kematian. Kita kalau boleh tak naklah kematian tu kan, tapi kematian, sedangkan kita tidak prepare lagi. Ini maksud saya tadi ni, kita berbalik kepada tajuk Hans Legacy ni lah, hibah dan sebagainya tu kan. Jadi hibah dan wasiat kan. Jadi adakah mereka ni sudah prepare, sudah apa orang cakap, sudah bersedia dengan benda ni, sudah jika dibuat wasiat atau apa untuk dihibahkan harta-harta yang ada tu, adakah sudah kan? Dan dalam keadaan berbahaya sekarang ni kita ni. Jadi itulah saya sebenarnya menyambut baik seruan sahabat saya ni, saranan untuk projek ataupun untuk program ini, untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya betapa pentingnya hibah dan wasiat ini sebelum apa-apa benda berlaku dalam masa terdekat ini. Jadi ambillah kesempatan ini dan saya ucapkan tahniah kepada saudara Azhar. Azhar juga. Amir lah kita. Jadi membuat satu program yang sangat bagus demi menjaga keutuhan kekeluargaan. Kerana kita tak tahu, kadang-kadang dalam keluarga ni dia minta maaf saya cakap panjang sini.
Tak apa, boleh cakap lah. Saya suka buat cakap Ah, panjang. Walaupun nak nyanyi pun tak apa. sebab saya fikirkan inilah masanya yang sesuai untuk saya sampaikan ni. Kita tak ada banyak masa. Kita Ya, nak betul, jumpa pun betul. susah dalam keadaan sekarang ni kan. Ya, betul. Jadi kesempatan yang ada ni kalau ada ramai penonton, dan saya harap biar ramai penonton ni share benda ni supaya mereka 400 melihat. lah sekarang. Ada Ah, 400 dah view. Ada 400 view. Kita pergi 40,000 pun. kita pergi. Kita minta dia orang share, tolong share. Pasal benda ni sangat penting. Ini bukan jenaka-jenaka ataupun maharaja lawak punya program. Bukan. Ini serius ni. Ini Serius. benda serius kan. Isi kandung penceritaan kita hari ini adalah mengenai hala tuju masa depan selepas kematian. Itu dia. Selepas kematian. Apa akan berlaku dengan anak beranak kita selepas kematian? Kita tak tahu, berebut kuasa, berebut tanah, berebut rumah, berebut kereta, berebut harta, berebut ni. Datuk ada pengalaman tak? Ada pengalaman tak? Pengalaman saya dalam hal selepas kematian ni adalah sedikit sebenarnya. Ada sedikit. Tapi saya dapat selesaikan benda tu kerana perjanjiannya dulu. Saya dah berjanji dengan arwah bapa saya. Sebab saya putus. Kenapa putus? Pasal balik link. Dah putus. Lain. Sekejap, kita sambung balik. Ya. Datuk Awi cakap banyak tadi, dia seronok putus pula. Lepas saya bagi dia link baru. Dok, masuk balik line ni dok, yang saya bagi link tu, masuk balik yang link baru yang saya bagi ni. Kejap. Okey. Sekejap lagi dia masuk lagi. Okey. Okey, wasiat hibah. Hashtag wasiat hibah. Okey. Sementara itu kita iklan dulu. Okey, boleh masuk. Riz. Sorry. Hilang terus. tak ada gambar lah. Tak apa, gambar buat cakap aje. Dia orang nampak gambar kita bersama apa? Cuba tengok dekat meme punya, Datin punya. Datin nampak tak? Dah. Berjaya. Cuba tengok dekat live Datin. Mesti ada nampak kita berdua. Nampak? Apa punya profile. Saya tengok dalam phone saya satu lagi tak nampak juga saya. Ini masalah. Semua kan nampak apa? Dah nampak. Dalam lagi satu punya phone nampak. Dari sini tak nampak. Itu apa? Samsung ke apa? Samsung Ngai. Samsung. Okey. Huawei. Wow. Ada dia tak tahu lah. Tadi okey je. Okey. Sambung balik bos. Okey, alright. Okey, ada Elam, tapi bos punya pengalaman tadi dapat diselesaikan sebab ada perjanjian pernah dibuat juga lah, perancangan mana sikit ada buat lah kan. Dapatlah diselesaikan. Jadi tak adalah masalah macam mana. Tak adalah masalah besar. Dan kita selesaikan baik-baik, elok-elok dan selesai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey bos. Jadi sekarang ni kita nak pilih pemenang yang kedua bos. Hashtag wasiat hibah. Pemenang ada pemenang. Ya ke? Kita tak menang lah kan. Kita nak pilih pemenangnya yang ke-10 yang dah share kepada 10 grup, tulis hashtag wasiat hibah, kita akan pilih pemenang yang ke-10. Hashtag wasiat hibah. Hashtag wasiat hibah. Kita akan baca nama yang ke-10 tu, kita akan bagi hadiah. Saya akan transfer duit kepada dia. Okey. Sila bacakan.
Okey, yang pertama bos. Aha. Apa bacakan? Yang pertama. Nombor satu. Mana dia? Ada Rosli Musa, nombor satu. Nombor dua, Amin Baki. Nampak? Tak nampak lah. Tak apa, saya baca. Nombor tiga. Nombor tiga, Mat Anis Kamarudin. Okey, ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, tak ada. Yang ketiga, wasiat Anis Kamarudin. Okey. Kita share. Lepas tu, hashtag wasiat hibah. Yang kelima tadi dah empat. Yang kelima Suhaida, yang keempat tadi Jetil Melaka, lepas tu Jetil Suhaida yang kelima, wasiat hibah. Yang keenam tak ada. Yang keenam Cacibo Tempur. Cacibo. Nama Cacibo. Yang ketujuh Zulfamidin. Yang ke-8 Rizal Din. Yang ke-9 Ekwani. Yang ke-10 Arishan. Okey. Tak boleh, tu anak saya. Tak boleh. Okey, yang ke-10 Baba Kayum. Pemenang yang ke-10 Baba Kayum. Baba Kayum, tolong PM saya PM untuk claim anda punya hadiah, bagi nombor akaun. Apa tadi? Baba Kayum. Okey. Okey bos, kita teruskan. Okey bos. Jadi kenapa kita perlu merancang ni? Sebab kita nak melantik pentadbir. Kalau kita dah ada pentadbir harta kita, kan? InsyaAllah bos akan kita buat satu seremoni bos. Bos punya perancangan dengan Hans, kita akan buat satu seremoni. InsyaAllah dalam bulan puasa ke, lepas raya ke. Bos? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan buat. Susunkan baik-baik. Kita bukan apa sebenarnya. Dalam Malaysia ni baru 5% orang yang buat perancangan. Ada 95% lagi orang belum buat. Jadi mungkin daripada influence daripada Dato' Awi ni kan. Dato' Awi Motor Hali aja ada. Motor Hali aja ada 5. Ada 5 ke 6? 6 biji Motor Hali Davidson. Tu rezeki. Tu kena hibah kan bos. Hibah ni sebenarnya hibah ni dia tak bagi kepada anak-anak isteri pun tak apa, bagi kat saya pun boleh. Kat sesiapa boleh. Kepada sesiapa boleh kita. InsyaAllah. Okey bos. Jadi sebenarnya kita teruskan Boleh buat nak cakap apa lagi? Teruskan. Ini saya akan masuk. Okey. Jadi sebenarnya pada malam ni sebenarnya besok saya punya ulang tahun kan. Ulang tahun kelahiran Saya ni. Dia dulu. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan dulu. Nak masuk ni pukul 12 kejap lagi ni. Tak berapa lama lagi. Selamat hari jadi bos. Selamat hari jadi. Didoakan semoga berbahagia, berpanjangan, dilimpah ruah rezeki, dilindungi Allah SWT daripada segala malapetaka, bencana alam, virus, coronavirus dan sebagainya, dilindungi. InsyaAllah hidup diberkati Allah SWT. Amin. Amin. Bos, ingat tak tahun lepas saya bos ada rumah saya. Sepatutnya ini saya sampai ni. Saya kononnya saya nak buat surprise, kita naik motor ramai-ramai pergi. Tapi malangnya keadaan sekarang tak apa elok kan. Jadi tak apalah. Ada hikmah dia ni. Ada hikmah. Jadi saya potong kek. Ambil kek apa sini. Saya potong kek malam ni bos. Potong kek? Saya potong kek malam ni. Tak dapat nak tengok. Tengok dah. Tak dapat nak tengok. Tak apa, rezeki ada nanti kita buat lah lepas raya, kita potong kek InsyaAllah. Saya kalau hari apa ni sambut hari jadi ni sebulan. Tak apa, dalam sebulan. Hari-hari ada hari jadi. 2 bulan pun tak apa bos. Yang nak bagi hadiah tu 2 bulan pun boleh, 3 bulan boleh. Okey, ini kek dia. Kek hari jadi ya. Kek hari jadi ada tulis Hans Legacy. Tolong tekan dia terangkan. Okey, nampak tu tak? Nampak, bos? Tak nampak ni sekarang ni. Aduh. Mana nak cari? Gambar saya tak nampak?
Tak nampak. Tak Saya nampak? tak tahu apa yang saya tekan ni. Tak apa. Nanti dah habis live kan tengok balik. Okey. Okey. Jadi, ambil tisu. Pegang. Okey. Tak payah penuh. Okey. Okey, alhamdulillah, tak betul. Alhamdulillah, syukur saya ini ulang tahun saya yang ke-53 kan? Ya Bala? Ya, 53. 35 lah. Alhamdulillah. 35. Apalah, tak kisah. Yang penting sihat. Jadi Ya, kan, penting sihat. Betul. kan, jadi sebenarnya sempena dengan hari jadi saya betul fikir apa yang saya nak bagi kepada rakyat Malaysia semua. Kan? Apa Ya. satu benda yang saya nak beri, yang saya ada, yang boleh beri manfaat. Jadi kan, yang benda ni, sebab saya nampak orang nak buat bos, tapi masalah duit bos, mahal kan. Jadi Yalah, betul. saya terpanggil untuk buat benda ni. Malam ni saya nak umumkan untuk saya nak bagi potongan harga lebih daripada 50% harga. Wow. Untuk orang buat dokumen wasiat dan hibah lebih daripada 50% diskaun. Syabas Han Legacy Syabas. Saya ambil kesempatan untuk menyeru kepada semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia, kalau mana-mana yang menonton ini, dengarkan penerangan ataupun yang nak dibincangkan perkara hari ini oleh Saudara Azhar ni sebentar lagi. Tolong bagi tahu dengan mereka apakah itu tentang wasiat dan hibah. Kenapa perlu rancang untuk perkara ini? Boleh terangkan tak sikit dalam masa kita nak memberi promosi kepada semua rakyat Malaysia ni? Terangkan betapa perlunya dan kenapa kita perlu lancang untuk adakan perkara ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ustaz lah. Silakan. Okey. Sebenarnya kan saya nampak sangat penting supaya harmoni keluarga tadi dapat berterusan. Seseorang tu semua kena rancang. Sebab dia sebelum kita meninggalkan dunia ni, kita kena buat pengagihan harta kita. Kita jangan biarkan harta kita tu tak ada tuan. Jadi kita kena buat pengagihan. Pengagihan tu mesti dalam bentuk wasiat dan juga hibah. Kan? Dan dalam bentuk bertulis, bertarikh dan juga bersaksi. Kan? Memang benda ni boleh tulis sendiri. Tapi sebenarnya banyak dia punya benda yang klaus-klaus, isi-isi dalam dokumen tu yang salah. Mungkin salah daripada segi undangan dan juga salah dari segi hukum. Jadi jika buat dengan Hans, sebab kita yang tadi masa saya dah announce tadi bos, saya dah announce yang saudara Azrin, Encik Azrin, bawa kenal kan? Ya, saya kenal. Encik Azrin dia dah memang kita dah secara tu memang dah setuju dan dia pun dah start kerja dah. Dia adalah advisor kepada Hans Legacy yang mempunyai pengalaman 15 tahun dalam industri. Azrin ni kira dia seorang pakar dalam wasiat dan hibah pada saya. Betul lah kan. Jadi dia telah bersama dengan Hans. Jadi saya yakin nilai ataupun dia telah menambah nilai lah dari segi produk-produk kita yang akan membantu semua rakyat Malaysia kan. Jadi kenapa nambah kualiti persembahan Hans Legacy. Betul bos kan. Betul. Kalau itu memang fakta lah kan. Tambah dengan Dato' Awi yang setuju menjadi duta pun secara tak langsung pun kualiti juga. Saya bukan kualiti, saya kuali. Tak ada bos. Sebenarnya saya syukur bos. Saya mula-mula saya kawan dengan bos kan. Saya niat dengan bos saya nak masuk surga bersama-sama dengan bos. Saya nak ajak Alhamdulillah. Kan? Betul kau ingat tak? Ingat. Ingat kan bos? Sebab saya memang itu kan. Lepas tu kenapa saya ajak? Tercapai hajat lah, alhamdulillah lah ke. Ini semua ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Dia yang tentukan segalanya, kita merancang kan. Kita pun tak tahu yang kita boleh seakrab ini kan. Dulu tak tahu pun jumpa hai bye kan. Tapi bila kita dah duduk dalam satu pasukan,
kita melihat Yalah. perangai seorang-seorang ni boleh tak boleh kawan ke, boleh tak dia ni perangai macam hantu ke. Tapi alhamdulillah Allah tentukan ni semua. Dia yang InsyaAllah. menyusun segala jalan ni, dan alhamdulillah sekarang ni kita bersama dalam Hans Legacy. Syukur banyak-banyak lah. Dalam wing motor. Dalam Wings Motor Gang Society. Bila kita punya konvoi 30 masjid, Bos? InsyaAllah sebenarnya kita nak buat sebelum puasa dan dalam bulan puasa. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita tengok sampai 20 hari lagi apa akan berlaku. Kalau kata sudah hampir pulih keadaan kita ni, kita akan jelajah 30 buah masjid di sebelah selatan. Sebelah selatan maknanya daripada KL, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan habis di Singapura. InsyaAllah. Kita doakanlah semoga kita dijauhkan daripada penyakit ini dan penyakit ini hilang terus. Amin. Tu SL Singapura pun tak sabar kita nak pergi Singapura tu. Dia pun dah dia sharekan kita punya video ni. Arman. Betul. Okey, kita balik kepada tajuk tadi kan. Kenapa perlu merancang supaya keluarga kita terus harmoni lah. Jadi pembahagian ni sebenarnya memang orang kata faraid tu ada. Tapi faraid itu bukan dia menjadi secara automatik. Dia perlu ditadbir. Dan proses dia tu yang susah kan. Kalau proses itu kan saya pernah buat talk yang orang cakap dia cakap apa bukan susah sangat pun proses faraid ni, senang je kan. Buat sendiri je. Saya cakap dengan dia, kalau senang, kenapa harta sekarang 70 bilion beku? Kalau senang, kenapa 70 bilion buku 900,000 grant milik orang mati, kenapa tak tukar kepada penama baru? Kenapa? Dia mungkin senang pada perkataan itu, Farahid. Senang kerana tahu akan sekian-sekian, dia ni berapa persen. Tetapi nak melaksanakan benda tu, kita melalui proses-proses dokumen. Dokumen itu dokumen dan daripada dokumen ni dia nak kena pergi hantar daripada peringkat A, B, C dan sebagainya barulah boleh keluar. Itu pun tak tahu tahun bila kan. Kerana bukan seorang yang minta dalam dunia ni. Jadi bukan perkara yang mudah. Itu pada pandangan saya lah mungkin. Betul. Memang betul. Dan perkara ni memang dituntut dalam Islam supaya kita mentadbir harta kita. Membuat perancangan letak orang yang macam motor bos tu. Bos dah bagi dah ni motor ni, street light ni nak bagi siapa, road light ni nak bagi siapa, kan sposter ni nak bagi siapa, kan. Tak payah sebut nama. Orang tahu ni malu. Tak apalah. Okay, jadi kita kena sebutkan satu-satu nak siapa dan yang pentingnya pelaksanaan tu mesti adil lah. Mesti adil kan. InsyaAllah yang lepas tu kalau ada hutang lah. Kalau ada hutang pun penting juga sebenarnya, selain daripada kita mentadbir harta, kita kena mentadbir hutang juga kan. Jadi inilah kita ni terus sambung kepada ni. Macam mana tentang harga promosi tu? Berapa yang CEO telah tentukan? Maknanya Tuan Azhar telah tentukan berapa? Okey. Saya potong 50% lebih. Kita akan buka tiga produk saja yang kita akan jual. Promosi ini akan berlangsung daripada hari ini, sekarang ni. Sekarang ni. Bermulai daripada hari ni lah. Bermulai daripada pukul 12 sekarang. Pukul 12 sekarang. Sekarang dah boleh bos. Sekarang dah boleh. Okey. Sekarang dah boleh. So link tu macam mana? Link. Nanti link tu saya akan bagi, ejen saya sebenarnya dah bagi link tu, dia dah tapi dalam kita punya page. Dalam page ejen saya punya staff sedang masukkan link. Okey. Kita link tadi orang hanya perlu pergi dekat link dan isi form dan buat payment. Kan, untuk dapatkan grabkan package ni. Harga wasiat yang kita bagi pada tawaran sehari, dia panggil sehari lah sebab akhirnya akan berakhir pada pukul 12 malam tengah malam esok. Okay? Bermula daripada sekarang ni. Bermula daripada sekarang berakhir pukul 12 tengah malam esok. Okey. Harganya adalah untuk wasiat saja RM100 bos. Wasiat saja RM100. Okey. Mana nak cari bos? Tak ada, memang tak dapat bos kat Malaysia, tak ada. Yalah.
harga memang potong habis. Yang harga RM100 untuk kita niat nak membantu dalam keadaan yes, sekarang ekonomi yes, tengah teruk ni. yes. So alhamdulillah wasiat harga RM100. RM100. Okey, Ah, untuk buat hibah ah, ni saya bagikan kepada dua. Hibah yang dia nak hibahkan harta ni kepada penerima yang umur 18 ke atas. Maksudnya ah. penerima harta dia tu yang dia nak hibahkan tu adalah dah lebih 18 lah. Okey. Okey, dia panggil hibahku RM1,000 je, bos. Oh, kalau kebiasaannya berapa ya hibah ni? Biasalah kalau sebelum ni. Kebiasaannya, bos, saya punya lah. Hans 2,400, bos. Oh, Hans punya 2,400 sebelum ini. Itu Han punya. Ah. Orang lain punya lagi mahal, bos. Jadi Okey. itulah dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang menonton ni, kita lihat harganya hanya RM1,000 sahaja. RM1,000 sahaja untuk kita hibahkan harta kita. Potong 1,400. Potong 1,400. Wah, banyak tu. Banyak kan? Wasiat Banyak. tadi Ini untuk berapa lama ni? Untuk berapa lama? Jangka masa berapa lama? sampai pukul 12 malam esok. Sampai pukul 12 malam esok. Pukul mana 24 jam. 20 lebih dah 28 jam lah daripada sekarang kan. Ya, lebih kurang tu. Kita kira lah pukul 12 nanti lah. 12 ke 12. Okey. Jadi 24 dalam masa 24 jam ni anda akan mendapat harga istimewa untuk wasiat dan juga hibah. RM100 untuk wasiat, RM1,000 untuk hibah. Jadi jangan buang masa lah, jangan buang masa. Kalau kat orang lain tak tahu lah berapa harga, jadi kita bukan nak potong harga orang lain. Kita bukan nak buat. Ini kita memikirkan di hari jadi saudara sahabat saya ni, saudara Azhar, di hari jadinya beliau berniat ataupun bernazar untuk memberi satu harga yang istimewa kepada semua rakyat Malaysia tentang wasiat dan hibah ni. Kerana dalam masa sekarang ni, saya panjang sikit cakap, minta maaf. Kerana masa sekarang ni, dalam keadaan huru-hara negara dengan COVID-19 ni, macam-macam benda timbul. Ada keluarga ni meninggal, anak ni meninggal, bapaknya meninggal, adiknya meninggal, itu dah meninggal. Jadi, sebelum perkara-perkara tidak elok ni berlaku dan menyusahkan anak ataupun keluarga mereka yang akan datang, so ambil satu keputusan yang tepat. Kita menggunakan kaedah isi form dalam internet saja. Pakai diikut link, ada satu link ni akan diberi, tekan link tu, isi saja borang dan insya-Allah melalui itu saja dah boleh selesai masalah. Nanti kita punya staff akan hubungi dia, akan buat proses ni macam mana step. Walaupun kita sekarang ni boleh buat, mana dokumen boleh keluar, cuma mungkin akad, seremoni akad kita terpaksa hold dululah. Okey. Wasiat tadi, bos, harga biasa 300. Wasiat tadi harga biasanya 300 wasiat. Sekarang RM100 saja. Ini bukan 50% ni. Saya kata lebih 50%. Ini dah lebih dari 50%. 60-70% dah pergi. Ya. 70%. Tak apalah, bos. 25%. Okey, bos. Rezeki dari Allah kan. Yalah, sebab saya punya hasrat kalau saya dapat bantu ramai orang, saya untung sedikit boleh bayar gaji staff, syukur dah, bos, kan. Betul lah, alhamdulillah. Yang ketiga, hibah yang kita nak beri kepada orang yang berumur bawah 18. Harta dia ada dua. Yang tadi lebih 18, yang ni bawah 18. Maknanya under age lah, kan? Okey. Okey, harga biasa RM4,000, bos. Harga biasa RM4,000. Harga di biasa bawah 18. Untuk penerima harta bawah 18, harga biasa RM4,000. Tapi sempena dengan hari jadi saya, cuma RM2,000 je, bos. Separuh. Ini separuh. Ini pun betul. Ini 50%. Di bawah 18, kalau biasanya RM4,000 hibahnya. So sekarang ni di hari ni sampai pukul jam 12 malam esok, hanya RM2,000 saja. RM2,000. Wow, RM2,000 saja. Harta tiada limit. Tak ada limit, bos. Tak ada limit. Maksudnya ada 20 harta 20 juta ke, 30 juta ke.
Kan 20 juta Ah. berapa harga tak ada, tetap harga tu. Jadi kita tak ikut nilai. Ada orang yang dia ikut nilai harta bos. Nilai macam gini berapa ribu dia punya apa bayaran ni. Kita tak. Ini special, memang special. Siapa yang dah pernah jumpa dengan perunding Islamic Estate Planning dia mesti tahu. Mesti tahu harga ni. Gila punya harga. Kan? Alhamdulillah. Syukur Jadi jangan buang masa lah pada dia. Jangan buang masa lah benda ni. Boleh terus lah dapatkan link tu dan isilah yang apa yang betul kan. Dalam WhatsApp dalam ni. Saya tulis dulu. Dalam komen. Okey, link sekejap lagi anak saya boleh masukkan dalam tu. Kan? Baik. Maknanya boleh berhubung dengan ejen-ejen kan, ataupun adalah cara-caranya kan untuk tapi apa yang penting maklumat tentang potongan harga ni dapat sampai ke pengetahuan ramai orang, lepas tu dia berusaha lah cari macam mana nak langgan kan. Dan ada pemenang bos untuk pelanggan yang ke-100 untuk 20 yang pertama buat bayaran akan ada hadiah ada hadiah misteri. Hadiah misteri ya. Yang 20 pertama. 20 pertama untuk yang melanggan. Okey, siapa yang kita akan check. Yang melanggan yang akan datang ni lah. Okey. 20 orang yang pertama. Kita ada sistem, memang kita boleh dia akan teratur, ada sikap. Boleh trace lah semua. Boleh trace. Baik. Pelanggan yang ke-20 membuat permohonan dan pembayaran akan menerima hadiah misteri. Hadiah misteri. Hadiah misteri. Mungkin makan malam dengan Datuk Awi ke? Aduh. InsyaAllah. Okey, yang kedua pelanggan yang ke-100. Pelanggan yang ke-100 akan menerima RM1,000. Oh, pelanggan yang ke-100 menerima RM1,000. RM1,000. Maksudnya kalau dia beli hibah tadi, dia buat hibah, dia pelanggan ke-1 dia dapat balik duit RM1,000 bos. Kan? Okey. Yang seterusnya yang ke-500. Yang ke-500 akan menerima RM2,000. RM2,000. Yang ke-500. Yang ke-1,000, sebab kita nak cari 1,000 je. Kan? Kalau dapat dia 2,000 tu kalau dapat, nanti kita umum lain lah, tapi kalau dapat 1,000, yang ke-1,000 tu saya akan bagi bawah teka berapa? Yang ke-1,000? RM3,000 lah. RM3,000? Tak, salah. Ingat RM3,000. Berapa? Entah dah berapa. RM5,000. 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 Wow. Kau fikir. Nanti dia orang semua nak tunggu yang ke-5,000. Dia tak nak masuk awal. Macam mana? Yang ke-1,000. Yalah, dia orang nak tunggu yang ke-1,000 apa? Yang ke-1,000 tu nak dapat RM5,000. Alah, mungkin kita tak tahu siapa yang ke-1,000 kan. Itu bergantung pada rezeki dia. Jangan umumkan yang lain, nanti kan dia tunggu lagi yang tu. Kita tak nak nunggu benda ni. Kita nak kena masuk awal-awal sekarang ni. Bukan kerana duit tu, sebenarnya kita memikirkan tentang kerana masa depan mereka yang ditinggalkan. Dan benda-benda dan satu lagi 5% daripada jumlah kutipan yang saya berjaya kumpulkan untuk promosi sehari ni, 5% saya akan sumbangkan kepada frontliner COVID-19. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita akan pergi serahkan bersama ni, mungkin? InsyaAllah. So 5% daripada jumlah hasil jualan, hasil langganan yang berjaya dicapai selama sehari ni. Kan? 5%. InsyaAllah. Sebab saya punya prinsip macam ni bos. The more we give, the more we get. Betul tak? Yalah, itu insyaAllah. Kita sebenarnya kita percaya selagi berapa banyak yang kita bagi, Allah akan beri tambah nilainya tu.
Jadi jangan kita tamak untuk simpan, tak keluar-keluar duitnya kan. Itu sebab kita kena bayar fitrah, zakat dan sebagainya. Kalau kita memberi, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul. Jadi kita ambil benda tu sebagai pedoman. Jadi InsyaAllah. itulah. Saya rasa saya dah tak ada apa saya nak cakap. Cuma saya ambil kesempatan sebelum kita berpisah ya. Pukul 10 dah. Sejam. Kita itulah dia. Kita target sejam. Tapi okey lah, alhamdulillah. Okey, last kali bos. Last kali saya nak bacakan golongan yang kritikal. Okey. Golongan yang kritikal yang memerlukan hibah ni. Okey, ada banyak tau. Okey, yang pertama, pasangan suami isteri yang tak ada anak. Okey, pasangan suami isteri yang tak ada anak. Yang tak ada anak. Yang kedua, ada anak tapi tak ada anak lelaki. Okey, tak ada anak lelaki. Yang ketiga, ada anak angkat dan nak beri kepada anak angkat. Anak angkat ni dia bukan faraid tau, dia tak ada bahagian. Yalah tahu. Yang keempat, orang yang berpoligami. Macam kawan kita tu, kan? Tahu sangat tahu. Okey. Piramli. Yang keempat, orang yang nak bagi sama rata kepada anak-anak dia kalau dia tak bagi sama rata, dia ikut faraid tapi dia nak bagi sama rata. So dia kena buat hibah. Yang seterusnya, yang tak kahwin, orang yang bujang. Orang yang tak kahwin, lepas tu ahli perniagaan. Ahli perniagaan pun sebenarnya kena buat. Dia kena hibahkan dia punya share. Saham syarikat dia. Lepas tu Lepas tu orang yang membeli rumah berkongsi. Orang yang membeli rumah kongsi dengan isteri dia. Joint ownership. 50-50. Jadi orang ni kena buat. Lepas tu ada anak yang OKU. Lepas tu mu'alaf. Mu'alaf pun sama juga. Kalau dia keluarga yang lama tu, yang bukan Islam tu tak dapat hak faraid. Jadi dia kena bagi. Lepas tu kahwin semula, remarried. Selepas pasangan asal, saya ada jumpa baru ni, Haji tu dia. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 240 mengatakan suami kena pastikan isteri dia ada tempat penginapan selama setahun selepas kita mati. Kena pastikan. Dia ada penginapan, ada pendapatan untuk selama setahun, bos. Ini semua orang lelaki suami kena tahu. Okey? Seterusnya untuk orang yang nak pergi haji, kan? Orang nak pergi haji pun sebaik-baiknya buatlah, Lepas tu individu yang nak memberi harta kepada orang lain selain daripada waris. Maksudnya macam tadilah, orang yang nak beri harta dia daripada waris. Macam saya bukan waris bos kan? Saya bukan waris bos kan? Saya bukan waris. Tapi kau nak jadi waris boleh juga. Jadi kalau nak bagi kepada bukan waris, dia kena buat hibah. Jadi orang-orang ni kritikal lah kan. Saya bukan melihat dari segi duit je, sebenarnya keperluan. Banyak kita tengok yang orang tak buat perancangan bagaimana berlaku kepada harta dia dan kepada keluarga dia, kan. Jadi sama-sama kita semangatkan. Last kata, akhir kata bos. Baik. Akhir kata daripada saya. Baik, saya ucapkan tahniah juga kepada sahabat saya, Saudara Azhar daripada Hans Legacy yang bertengkur serumus dalam keadaan sekarang negara dilanda bencana COVID-19 ini. Beliau, Saudara Azhar ni membuat satu program di hari jadinya malam ini. Program yang sangat murni, iaitu mengurangkan harga wasiat dan juga harga hibah. Daripada beribu-ribu pergi ke ratus-ratus. Maksud saya wasiat hanya RM100 daripada RM300 dan juga hibah daripada berapa-berapa ribu hanya RM1,000. Jadi ini satu perkara yang murni yang perlu semua masyarakat, khususnya rakyat Malaysia, ambil peduli tentang ini. Kalau siapa-siapa yang mendengar di sini muda-mudi, tolong beritahu mak bapak. Tolong beritahu mak bapak jika mereka belum standby perkara ini, buatlah sekarang dalam masa terdekat ini. Kita tak tahu apa akan berlaku dalam masa sebulan 2 bulan akan datang. Dengan keadaan ini sekarang dengar kata ada satu lagi virus yang akan datang, iaitu hantavirus daripada China juga. Jadi kita tak tahu lagi. Lepas hantavirus ni tak tahu apa balon virus pula.
kan, kita tak tahu macam-macam benda. Jadi saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia khususnya untuk menerima program ini dengan baik, terima dan buat sebelum kita pergi meninggalkan orang yang tertinggal ini. Orang yang tertinggal ini tidak dibela nanti, kita tak tahu. Kerana mereka tidak tahu harta itu pergi ke mana. Yang mana-mana banyak harta tu tolong fikir-fikirkan, buatlah wasiat dan hibahlah harta itu dengan betul. Supaya anak-anak ataupun isteri-isteri yang tertinggal ini mendapat tempat di masa mereka ditinggalkan. Itu je lah. Dan saya sangat terima kasih banyak-banyak kepada Hans Legacy kerana menjadikan saya sebagai duta. InsyaAllah kita akan cuba buat. Gua tak nak sumbangkan satu lagu ke? Gua tak nak sumbangkan satu lagu ke? Sikit je. Chorus ke chorus. Sah. Tak kena dengan program ni. Gurau je. Jadi terima kasih banyak-banyak dan saya ambil kesempatan lagi sekali untuk ucapkan selamat hari jadi kepada saudara Azhar yang saya panggil Buaz, SL ataupun State Leader Perak untuk grup Motor Wings Motor Gang Society. Terima kasih banyak-banyak kerana mengundang saya untuk berbicara tentang ini, dan insyaAllah mungkin di lain masa kita akan bicara lagi tentang topik-topik yang lain pula. InsyaAllah apapun saya ucapkan semoga saya mendoakan semoga Hans Legacy berjaya dan terus berjaya insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Jumpa lagi, Pak. Baik, jumpa lagi, Pak. Ya. Okey, sekian daripada kita berdua, dua Azhar, satu Ahmad Azhar, satu Azhar Abdul Samad. Sekian, semoga perkongsian kita dan peluang yang saya beri ini untuk semua rakyat Malaysia melanggan pakej wasiat hanya RM100, hibah RM1,000, hibah amanah RM2,000. So, masuk ke dalam link, tawaran dibuka sehingga 12 tengah malam 27 hari bulan Mac 2020. Sekian, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu dari saya, dari kelemahan saya. Maaf dipohon sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.